saya hari ni nak tekankan pasal ni long division ni. Okay, tengok kat sini kita nak cari long division. So, macam soalan yang pertama ni, dia suruh awak cari values of P, Q and R if yang ini sama dengan X cube tambah 2X tolak 3X tambah 4. Sama dengan X minus 2 dengan ada benda ni dan ada R. Okay, R ni apa? Apa R tu? Remainder. Yes, remainder. Yang ni, ini divisor ni. Divisor divisor. Ini kan bila awak belajar polinomial hari tu, dia ada tiga benda, divisor, remainder dengan quotient. Okay, ini cara yang tulis yang pertama ke kedua yang dia darabkan dengan ni. Kejap Yang kedua saya type ni. Yang kedua. Ni kan ada Px over dx. Okay, dia ada Px over dx sama dengan Qx tambah Rx over dx. Ini yang pertama. Okay. Tapi memang bukan yang ni lah. Dia bagi kat awak untuk soalan nombor 1 ni. Dia bagi yang nombor 2 punya cara tulis. Which is dia dah darab semua dengan divisor. So dia akan tinggal polinomial sama dengan quotient darab divisor. Tambah dengan remainder. Okay. Dia dah pakai nombor 2 ni. So kat sini polinomial dia. Dekat sini awak punya quotient dengan divisor. Quotient awak sebenarnya ni. Ni divisor awak. Okay, tambah dengan remainder. Okay, so bila kita buat long division, saya tunjuk satu contoh. Kita buat x cube tambah 2x square. Lepas tu tolak 3x tambah 4. Okay. Kita akan divide dengan divisor kita. Divisor kita x minus 2. So, macam mana nak letak? Apa nak letak dekat atas x cube? Itu dalam video dia cakap apa? Dia cakap awak kena fikir kan, X darab dengan apa dapat X cube. Dia sama ada dua cara lah. Sama ada awak kena fikir X darab apa dapat X cube. Ataupun kalau saya terus je lah X cube bahagi X. X cube bahagi X. Memang confirm dapat X square. Okay, lepas tu kita darabkan balik dengan divisor. Sebab kita nak letak kat bawah ni. So X square darab X dapat X cube. X square darab negatif 2. Negatif 2 X square. Okay, tolak kan. So, tolak X cube hilang. 2X square tambah 2X square awak akan dapat 4X square. Okay, lepas tu bawa turun negatif 3X. Tolak 3X kat sini. Bawa turun. Okay. Okay, so sekarang tengok ni. 4X square. Awak ada 4X square. So, 4X square divide by X. So 4X square bahagi X. Awak akan dapat apa? 4X tolak 3. Saya tanya 4X square je. Saya tanya 4X square je. 4X. Tak payah tengok. Yang ni je saya tanya. So awak akan dapat 4X. 4X square bahagi X awak akan dapat 4X. So tambah 4X kat sini. Tu yang kita kena tulis kat situ. Okay. So kita tolakkan dengan 4X darab ni balik semula 4X ni darab dengan yang ni. Kita akan tulis dekat sini. Okay, so kita akan dapat 4X square
4x darab negatif 2, negatif 8x. Itu yang awak akan tulis kat situ. Okay, ni kita potong dulu. Okay, so tolakkan negatif 3x tambah 8. So dapat 5x. Bawa turun 4 pula tambah 4. Okay, tapi kita nak letak dekat quotient ni yang ni je. 5x divide by x. Awak akan dapat 5. 5. Okay, so nanti kita baru darabkan balik. 5x tolak 10. So tolakkan 4 tambah dengan 10. So dapat 14. Okay, so sekarang kita dah tahulah. Okay. Ni lah awak punya quotient ni. Compare dengan yang ini. 14 tu biar je. 14 tu remainder lah. Yang tambah R tu. Ni remainder awak. Oh. Contohlah kalau kita remainder lah sekali kosong. Kosong Tak tak ada ada remainder lah. Oh, Dia tak ada tulis plus R kat situ. maknanya nak tahu remainder dia kosong ke tak, dia tulis ke tak lah. Ini soalan ni dia buat macam ni. Dia banyak jenis soalan boleh keluar. Okay. Biasa dia tak letak lah. Macam ni tak ada remainder ni. Nampak ni. Dia nak darab je ni. QX darab divisor. Mana ada tambah apa-apa. Maksudnya ni kosong lah ni. Remainder awak. Kau mesti tak tengok aku punya video lagi kan ni. Kuliah punya video. Sebab tu lah kau blur-blur alam. Lepas tu macam mana nak masuk ni. Tutorial. Dia tak tanya. Ah? Dia sebab tengok video je. Tak dapat nak tanya madam. Dia kurang. Alah, apa pula? Tak tanya je lah dekat WhatsApp. Alasan je. Tengok tanya kat WhatsApp je. Okay. Lepas tu tadi, tengok. Dah lupa pula. Okay, kita comparekan ni soalan A. So, maksudnya P awak sama dengan? P sama dengan apa? Tak beda. Dia sama dengan P sama dengan apa? dia sama dengan 4. 4. Q? Dia sama dengan 5. Lepas tu R. 14. Itulah cara nak jawab soalan nombor 1. Nombor 1A. Okay. Lepas tu nombor 2 nanti awak boleh buat. Ini maksudnya divisor dia. Yang ini ambil yang ada nombor ni lah. Tapi dia ada kuasa 2. Bermaksud awak kena expand lah. Okay. Maksudnya yang B tu. Awak kena buat 2x³ tolak x square tambah 6. Okay, yang ni tengok kat sini ada x³, kat sini x square. Untuk item x tak ada. So tambah. Supaya nanti awak punya long division tu synchronize sikit. Okay, tambah 0x. Lepas tu baru buat tambah 6. Dia mesti menurun dia punya x tu. Kalau ada x kuasa 3, mesti kena ada x kuasa 2. Lepas tu mesti kena ada x kuasa 1. Lepas tu mesti ada constant. Okay. Kalau tak ada nilai dekat satu item tu, awak letak kosong dekat coefficient dia. Okay. Lepas tu kita dividekan dengan. Kat sini x minus 1 square. So maksudnya x minus 1 square. Kena expand dulu. Jadi x square tolak 2x tambah 1. So letak kat sini. Macam tu lah. Okay, lepas tu baru buat long division awak. So long division kita mula dengan ni. 2x³ divide by x square. Dapat apa? Dapat 2x. Okay, 2x. So 2x ni boleh letak. Kalau nak lagi synchronize, awak boleh letak dekat atas x ni. Macam tu. Kita ikut. Macam ni tadi patutnya x square ni bersama dengan x square lah. Kalau nak lagi synchronize lah. Nampak dia sama. Okay, tapi tak letak pun tak apa. Sama je. Okay, lepas tu kita tolakkan dengan 2x³
2x darab dengan negatif 2x. So negatif 4x square. 2x darab dengan 1. So tambah 2x. So nanti kita akan dapat negatif x square tambah 4x square. So 3x square negatif 2x. Tadi kalau kita tak tambah kosong kat sini, nanti awak punya 2x ni dia tak ada tempat nak letak. Sebab tu saya tambah. Okay, baru nampak kosong yang tolak dengan 2. Tapi kalau dah pro tak payah buat pun tak apa pun ni. Tapi sekarang belum pro lagi kan. So kita buatlah. Okay. Lepas tu ni pula lah 3x square divide by x square. So kita akan dapat tambah 3. So darab balik dengan awak punya divisor. Bawa lah. So 3x square tolak 6x tambah 3. Okay. So nanti saya tekan negatif 2 tambah 6x. So 4x. 6 tambah 3, 9. Okay, nampak Sekarang divide awak punya remainder dah jadi linear. Nampak kat sini. Dia bagi linear. So betul lah apa yang awak buat. Awak punya quotient dekat sini. So betul lah. Ada 2x. Lepas tu tambah P. Maksudnya terus dapat awak punya P. Untuk soalan B. P sama dengan 3. Q sama dengan QX. So maksudnya dia bersama dengan X. So 4. Dan R akan sama dengan 9. Ni saya pakai warna kuning pula. Sama pula. Pakai warna ni. Madam. Tu 6 tolak 3. 6 tolak 3. Sorry. 6 tolak 3 maksudnya dekat sini 3. So kat sini jadi 3. Thank you. Okay, so itulah long division. Nanti buat yang ni untuk sini. Sini divide by x plus 1 lah yang ada nilai ni. Okay, lepas tu untuk soalan 2, ni factor yang hari tu kita belajar. Lepas tu factorize completely. Maksudnya awak kena buat long division ini divide by x plus 2. Nanti baru awak dapat this one. Okay. Factorize completely means kena buat long division. Sebab kita nak dapatkan factor dia. Okay, dah dapat nanti awak punya dia punya quotient tu. Misal kata contoh macam ni kan quotient tapi ni awak dapat dapat linear. Kalau misal kata kat sini awak dapat quadratic dan quadratic tu awak perlu factorize. Barulah kita dapat factorize completely. Sebab bila kita cerita pasal factorize means kita nak dalam bracket. Kalau ni kuasa 3 maksudnya dia akan ada 3 bracket kat sini. Kita nak dalam factor. Okay. So kalau awak ada x square tambah 4x tambah misal kata apa-apa je lah 16 ke apa kan. Okay, nanti awak kena factorize dulu benda tu. So nanti awak akan dapatlah dia 2 factor. Misal kata ni saya hentam je. Dan lagi satu faktor sebenarnya adalah inilah yang dia dah bagi ni. Kalau dia bersama maksudnya x tambah 2 kuasa 2. Macam tu lah, nanti awak kena buat dulu dia punya long division baru nampak. Okay, lepas tu hence find all the roots. Roots tahulah kan macam mana nak keluarkan daripada faktor. Senang je hari tu. Beza root zeros dengan faktor. Ni dia nak root. Cara tulis kena betul. Sama juga dengan soalan nombor 3. Ini faktor. Ni dulu, show dulu dia faktor. Dah dapat show dia faktor dan nanti kena buat long division polinomial awak dengan awak punya faktor. And then solve.
Ni pun sama lah. Solve maksudnya dia nak cari roots dia apa. X sama dengan apa. Okay. So yang ni nanti try buat nanti next week hari Ahad. Kita akan bincang. Sepatutnya kita akan bincang sampai nombor 13 lah sebab hari ni dalam kuliah saya habiskan untuk partial fraction. So nanti kita akan bincang sampai nombor 13. Okay. Semampu yang boleh kita bincang. Sampai 13 boleh kot. Awak kan cuti. Ni kan weekend kan. Cubalah try buat. Okay. So ada apa-apa nak tanya? Kalau tak, kita end our class here.